Baik, semua yang saya kasih sekalian, kita sambung kita punya perbincangan daripada surat Al-Mulk dan kita pada ayat 19, sekarang 20. Saya rasa 20. Baik. Tadi dah baca ya semua? Semua dah baca. Baik, kita pada ayat Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Baik, ada ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Baik, alhamdulillah. Saya nak minta terjemahan. Nak terjemah what? Saya nak tengok terjemahan pada ni. kitab yang ada di pada kita ya. Boleh? Macam ibu dah bangun. Okey ya. Saya baca dia dari sini dulu. Ya. Baik. Ayat 20, atau siapakah yang akan menjadikan bala tentera yang dapat membela selain Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu berada dalam keadaan tertipu. Atau siapakah yang dapat memberikan rezeki jika dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Ayat 20, ayat 21. Baik, sebab baik, kita baca ayat 20, kita baca ayat 21. Ya, sebab dua tu satu geng. Ayat tu kadang-kadang ada satu geng, satu kumpulan. Terima kasih. Baik, kita sedang bercerita surat Al-Mulk. Terasnya adalah tentang Al-Mulk. Kita tahu bahawa Al-Mulk bercerita tentang keagungan, kekuasaan Allah, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan keagungannya dalam surah ini adalah untuk Allah bagi tahu kepada kita bagaimana keagungan Allah dalam mencipta, mengurus, mentadbir dunia ini, alam ini. Dan kita semua adalah yang duduk di bawah takluk tadbir Allah Subhanahu wa taala. Justru dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala dapat kan? Dapat. Baik, saya kena bagi tahu dia punya apa dia tajuk besar dulu supaya nanti kita dapat kaitkan dengan ayat 20. Dan kita dah kaitkan dengan ayat sebelum daripada ni insya-Allah. Kerana apa? Sebab tujuan dia? Sebab kita nak bukan sekadar kita membaca surah ini, tetapi kita nak memahaminya. Baca dapat pahala, memahaminya benar-benar akan menjadi petunjuk dan memberi rawatan kepada hati kita. Ya, sebab hati kita ini perlukan, sangat-sangat memerlukan kepada sesuatu yang merawat. Sebab kita duduk di dunia, nama dunia ini adalah Darul Bala. Nama dunia yang kita sedang duduk ya ialah Darul Ibtila wal Imtihan. Ini adalah sebuah tempat setiap saat kita akan diuji, dites, diperiksa. Ini sekarang kita sedang buat. Sama ada diuji tersebut dengan nikmat atau kita diuji dengan ujian. Ya, kedua-duanya adalah imtihan wal bala. Ya, sebab itu bila Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang Allah berikan kepada Bani Israel, mereka itu diberikan kepada mereka ujian, mereka diberikan nikmat,
Allah rangkumkan dapat ujian, dapat nikmat. Allah kata zalika bala'un, yang demikian itu adalah bala. Maknanya nak nikmat pun bala, ujian pun bala. Apa makna bala? Ujian. Maksudnya nikmat yang kita dapat adalah ujian, sejauh mana kita bersyukur. Ujian adalah bala untuk menguji sejauh mana kita bersabar. Baik. Jadi kerana itu, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala yang hidupkan kita sekarang di alam ini, maka Allah nak bagi tahu kepada kita, penciptaan ini terasnya adalah kepada Maha Berkat Allah. Ya, jadi Allah Maha Agung, kaitannya dengan alam, mengurus takbir alam dengan Maha Berkat Allah. Dan kita berulang kali mendengar tentang Khalqur Rahman. Kita berulang kali mendengar tentang Khalqur Rahman, ya. Kerana dalam surah ini ada 4 tempat Allah akan tekankan Tabaraka, dan kita tengok insya-Allah, ya. Baik, semua yang dikasih slide, ayat ini menyebutkan tentang amman hadzal ladzi huwa jundul lahu. Amman daripada 2 kalimat, satu satu man, maka digabungkan sebutan jadi amman. Ya, adalah merupakan huruf nak bagi tahu ayat ini bersambung, huruf ataf bersambung dengan ayat 19 dan sebelumnya. Dan kemudian maknanya adalah bal, bahkan. Dia sebenarnya ada dua perkataan, satu satu man. Tapi bila digabungkan jadi amman hadzal ladzi. Sebab itulah diterjemahkan kepada amman, bermakna bal, bahkan. Man adalah istifham, tanya. Bahkan siapakah? Kan? Bahkan siapakah yang dia adalah merupakan tentera bagi kamu, yang menolong kamu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi tahu siapakah selain daripada Ar-Rahman yang menolong kamu. Baik, sebelum kita masuk kepada perbincangan, saya minta tolong menggunakan kanta, bukan mikroskop, kanta. Dua ayat ini macam memberi kita ada 2 pattern. Ya, boleh teliti tengok. Okey, ayat 20, ayat 21 kita tengok dengan teliti. Dia ayat itu memberi satu pattern, ayat yang kedua memberi satu pattern. Nanti kita akan jumpa kaitannya dengan Ar-Rahman. Okey, agaknya apa pattern yang kita nampak pada ayat 20-21? Okey, nampak dah? Dapat dah? Nampak dah pattern dia? Pattern ayat. Baik, dapat? Cakap, kita kan adik-beradik, kongsi je. Cakap je. Tak apa ya? Ya, kedua-duanya adalah istifham, tanya. Kedua-dua sama, tetapi apa pattern berbeza antara dua? Okey, betul, dia istifham tazkir. Okey, dua ayat tu macam sama, ada 2 pertanyaan tetapi 2 benda yang berbeza. Okey, saya bagi sikit clue. Boleh? Boleh ke? Baik. Semua doa manusia terbagi pada 2 sahaja. Itu dia punya clue dia. Kita tengok balik ayat. Kali ketiga saya tanya, dah sampai ke belum? Itu sesuai soalannya, Masya Allah, ya. Allah, saya tak sempat. Ingat pukul 9, kena 9:30. Okey. Dapat dah clue dia?
Aha. Aha. Baik. Dan nampak tak clue dia? Bahawa sebenarnya dua ayat ini menunjukkan kepada kita daerah daerah kepada kurniaan Allah. Baik, saya dah dengar tadi. Yang pertama adalah kita tengok ayat tu, apa dia yang pertama? Siapa tu soalan? Selepas tu, sikit lagi. Baik, semua yang dikasih sekalian, kita tahu bahawa dalam alam ini hanya ada dua benda fokus utama. Satu, minta selamat daripada benda tak baik. Yang kedua, minta datang benda-benda yang baik. Itu saja. Kalau kita dengar semua doa orang yang berdoa, dia akan pergi pada dua kategori saja. Kita boleh letak dalam dua kategori. Ingat balik doa yang kita minta daripada pagi sampai sekarang. Kalau kita tengok dua je sebenarnya. Satu, minta jauh daripada benda tak baik. Yang kedua, kita minta supaya kita dapat benda-benda baik. Ataupun kita katakan yang pertama adalah difa' ad-dar ataupun daf'ud dar, menghalang kita daripada mudarat. Yang kedua adalah jalbul masalih, tarik dapat kita kepada kebaikan. Maka sebenarnya hidup kita dua ni je. Hidup kita akhirnya untuk lalui kehidupan di dunia ini, di alam ini yang penuh dengan ujian ini, hanya dua sahaja yang kita minta. Pertama, jauhkan mudarat. Yang kedua, datangkan kebaikan. Itu saja. Ya, itu saja. Contoh doa makan. Apa doa makan? Contoh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nampak tak? Yang pertama kita minta rezeki. Ya, berkatkan pada rezeki fima razaqtana, rezeki yang kami dapat. Yang kedua, qina adzabannar, jauhkan kami daripada azab neraka. Jadi dua kategori. Satu adalah minta kebaikan, yang kedua adalah minta daripada dijauhkan daripada mudarat. Jadi semua yang saya kasih sekalian untuk makluman kita, itulah dia apa yang ditawarkan oleh Ar-Rahman kepada makhluk. Apa yang ditawarkan oleh Ar-Rahman kepada makhluk yang pertama, dijauhkan daripada perkara tak baik. Dan yang kedua, didatangkan kepada kita perkara yang baik. Maka kalau begitu, itu juga makna berkat. Apa makna berkat? Yang kita kata tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku. Mana kita tahu bahawa sesungguhnya berkat bertambah lagi. Apa lagi definisi berkat? Berkat ialah thubutul khairil ilahi fi syai'. Apabila kukuhnya kebaikan Tuhan pada sesuatu perkara, ya. Apabila kukuhnya kebaikan Tuhan pada satu-satu perkara. Baik, semua yang saya kasih sekalian. So, kebaikan Tuhan itu akan sampai kepada kita dalam dua bentuk. Apa bentuk yang pertama? Yang kita bincang tadi. Apa yang pertama? Menjauhkan kita daripada mudarat. Dan kemudian yang kedua adalah mendatangkan kepada kita keberkatan. Ya. Jadi sebab itu Masya Allah dalam ayat ini nak menunjukkan bahawa itulah dia Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah yang pertama yang akan memberikan pertolongan kepada kamu daripada sebarang mudarat. Jadi soalannya adalah Allah bertanya, siapa selain dari Allah yang akan memberikan pertolongan ketika kamu diberikan sesuatu mudarat? Jundun, ya, satu pelindung bagi kamu, satu yang akan melindungi kamu daripada sebarang mudarat yang datang. Maka sebab itu Ar-Rahman. Baik, kalau macam tu semua yang dikasih, kita keluar sekejap pada dalam suratul Mulk, kalimah Ar-Rahman berapa kali tadi? Berapa kali? Berapa kali? 3 ke 4? 4
4 ke 5? 4. Kan bila 4 tanya kali 2 macam tak confident, Masya Allah ya. Yakin je. Baik, dalam suratul Rahman, dalam suratul Mulk, kalimah Rahman diulang sebanyak 4 kali pada 4 kefahaman yang cukup kita faham erti dan makna, kerana kita sedang masuk pada ayat sekarang ya. Baik, pertama sekali pada ayat 3 ya. Pada ayat 3 Ar-Rahman di situ yang kita ulang Khalqur Rahman, Khalqur Rahman, kan memang tulis kan Khalqur Rahman berulang kali. Sebab temanya adalah Khalqur Rahman, Khalqur Rahman, Khalqur Rahman. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat 3 ya, cek pada ayat 3, maka Ar-Rahman di sana Allah bagi tahu bahawa ciptaan alam, khalqul kaun, penciptaan alam adalah dengan sifat rahmat Allah. Ya, penciptaan alam ini dengan sifat rahmat Allah, sifat penyayang, pengasih penyayangnya Allah. Ya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, pada ayat mana lagi? Tolong saya. 3 dah, ada 3. Saya takut saya. Ayat 19. Pada ayat 19 memuji Allah tentang menceritakan bahawa kalau tadi ciptaan, kalau sekarang Allah menceritakan bagaimana Ar-Rahman itulah yang sebenarnya menggenggam, mentadbir kejadian alam. So maknanya Allah Subhanahu wa taala mentadbir, mengurus alam ini dengan Ar-Rahman. Tadi mencipta dengan Ar-Rahman, sekarang Allah tekankan lagi bahawa sesungguhnya menggenggam alam ini, mentadbir alam ini juga dengan Ar-Rahman. Baik, terima kasih. 19. Pada 20 kita jumpa lagi Ar-Rahman. Pada 20 kita jumpa lagi Ar-Rahman yang sekarang kita bincang. Maka pada ayat 20 Ar-Rahman adalah untuk 2 ya, 20-21. Pada ayat 20, untuk ayat 20-21 ialah Nasrul Mu'minin, pertolongan kepada orang-orang beriman ya, atau pertolongan kepada manusia. Dan kemudian yang ayat 21 adalah Ar-Rahman itu sebenarnya ayat 20, tetapi ayat 20 geng 21, maka dia adalah tentang Allah beri rezeki, Allah melepaskan rezeki dengan sifat Ar-Rahman. Allah melepaskan rezeki dengan sifat Ar-Rahman. Dan pada ayat 29 ya, dah habis dah 30 ya, ayat 29, maka Allah sekali lagi menyebut tentang Ar-Rahman sekarang adalah indal hidayati wan najati minal halak ya. Allah bercerita pada ayat kemuncak Ar-Rahman adalah Ar-Rahman yang menurunkan kepada kita hidayah, petunjuk dan kejayaan dan menjaga daripada kebinasaan ya. Sama juga kurnia, hidayah dan juga jauh daripada kebinasaan. Jadi kita dapati bahawa dalam suratul Mulk ini kita kena dekat dengan sifat Ar-Rahman Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Ar-Rahman menurunkan keberkatan kepada sesuatu perkara. Baik. Sekali lagi semua yang dikasih sekalian, pertama sekali bagi orang-orang Arab ya, orang Arab jahili, orang Arab Quraisy, mereka sangat dekat dengan Allah tentang pertolongan kerana mereka sangat ingat peristiwa-peristiwa. Contoh banyak peristiwa, antara peristiwa yang sangat jelas depan mata mereka yang mereka ulang-ulang adalah kisah Abraha. Kisah Abraha, kita tahu kisah Abraha kan? Jadi sebab itu Masya Allah
untuk saya nak ambil dan masukkan dalam kefahaman ini, bahawa sebenarnya dalam kepala kita, apabila kita ada masalah yang akan menurunkan pertolongan kepada kita kepada masalah, tak lain tak bukan adalah payah kan cakap dengan orang yang langsung tak ada masalah. Kami Ustaz, alhamdulillah tak ada masalah langsung di alam panak ni, Masya Allah, everything goes smooth kan? Tak ada. Kembali. Ya. Kenapa? Pagi? Saya takut dia kesana. Suara dia? Suara dia ke sana. Terbalik pasang. Tak betul. Tak payah kamera ke belakang dia. Sebab live last masa PKP. Lepas tu tak pakai-pakai lah. Baik, apa tadi? Masalah. Tak ada masalah. Jadi? Abraha. Masalah. Apa dia? Abraha. Okey. Jadi orang Arab sendiri, Quraisy, mereka sangat dekat dengan kisah. Okey, lain untuk kita bahawa saat tatkala kita faham yang kita ini ada masalah, maka sebenarnya yang akan menurunkan pertolongan kepada kita, dan kalimah jundun adalah satu pasukan, ya, sebab kita ini sebenarnya Nabi ada pernah sebut dalam hadis, antum tunsaruna bi du'aihim. Kita kalau pernah mencapai kejayaan, jangan rasa kejayaan itu kejayaan kita, kerana ada doa orang lain yang mendoakan kita. Ya, yang pasti kalau kita semua sedar, yang pasti siapa? Yang pasti siapa? Yang pasti adalah doa mak kita, ayah kita, datuk kita dulu pernah menadah tangan berdoa, dan dia doa untuk zuriat kita, zuriat dia, dan kita zuriat dia. Maka bila Allah makbulkan, jadi bila hari ini kita berjaya, jangan kita rasa kejayaan kita, tetapi kita ditolong oleh pasukan yang menolong kita. Itu belum lagi kira bagaimana para malaikat, ya, bagaimana para malaikat yang Allah hantar untuk memberikan sesuatu pertolongan. Baik, ini je rasa yang, sebab bila kita cakap soal ayat, kemudian soal hati nak bagi rasa je. Apa rasanya? Rasanya adalah rasa bahawa semua pertolongan itu datangnya daripada Allah, ya. Buang daripada kepala kita, sebab sebelum ni ada orang macam Qarun yang kita dah bincangkan, yang merasai pertolongan daripada kebijaksanaan dia. Kenapa aku sukses? Aku sukses sebab aku bijak, ya. Jadi benda tersebut kita kena buang. Kenapa kita berjaya? Kita ditolong. Bila ditolong oleh Allah dengan pelbagai jalan-jalan yang Allah berikan, makhluk-makhluk Allah. Sebab itulah, Masya Allah, hatta siapa yang sarapan nasi lemak hari ini, kalau telah, ya, patut telur, patut Masya Allah. So moralnya macam kita pesan ke anak kita, makan dulu, breakfast dulu sebelum pergi sekolah, ya. Sebab ibu-ibu yang nampak macam lesu je saya tengok suasana dia, kan. Kan? Lesu kan? Baik, nak bagi semangat lah sikit, kan? Jadi baik, hatta sebutir, Imam Ghazali berkata sebutir beras nasi yang kemudian mulanya beras, padi, beras bertukar menjadi nasi, lemak, ya, yang sebutir di atas pinggan kita tu, sebutir tersebut daripada mana? Daripada jutaan makhluk Allah yang menguruskan untuk sampai ada atas pinggan kita. Cuba bayang. Bermula daripada malaikat yang menjaga hujan, bermula daripada malaikat yang menjaga semua benda. Sebab jundullah, tentera Allah, Allah kata junud, tentera Allah, daripada malaikat kamu tak boleh hitung dan tak boleh bilang. Maknanya kalau kita melihat pada hakikat, maka akhir sekali kita akan jadi seorang yang bersyukur. Ya, bersyukur, ya Allah, semua makhluk ni tolong buat kerja untuk aku.
Adakah kita yang memang uruskan untuk kumpulkan awan, sejakkan matahari untuk jalan dengan teratur, sejakkan air daripada laut, daripada bumi, kumpulkan di awan, turunkan menjadi hujan? Adakah itu kerja kita? Tak. Semua itu adalah jundul. Ya, jundul, tentera, junud, tentera. Supaya nak sedarkan rasa dalam hati kita bahawa sebenarnya selama ini, sekarang ini dan nanti pada bila-bila masa kita sentiasa ditolong. Yang memberi pertolongan itu adalah Allah. Ya, kita semua faham kan? Tetapi sekarang tinggal nak rasa. Nak rasa bahawa Masya Allah, air yang minum ini Masya Allah, berapa banyak makhluk Allah, tentera-tentera Allah. Kalau tidak ada tentera ini, siapakah selain daripada Rahman yang boleh buat semua benda ini? Tak ada siapa. Maknanya Masya Allah, kita tidak akan selamat daripada sebarang mudarat seandainya tidak ada adanya khalqur Rahman, adanya Ar-Rahman dalam bentuk Allah Subhanahu Wa Taala mencipta setiap daripada kita. Masya Allah. Kerana itulah Allah kata, inil kafiruna illa fi ghurur. Nampak tak? Allah gunakan kalimah, kalau orang itu beriman, maka dia akan nampak tentang apa yang kita cakap sebentar tadi. Seandainya dia orang arifin, dia akan rasa dalam hati apa yang kita bincangkan ini. Dan akhir sekali ialah Allah cerita orang yang tak rasa benda tadi, orang yang tak nampak benda tadi, maka mereka itu adalah orang yang kafirun. Ini kafirun, maka jadilah orang yang kafirun. Apa maksud kafirun di sini? Dua. Yang pertama adalah memang merujuk kepada kafir Quraisy, orang-orang yang engkar kepada Allah. Ya. Yang kedua, kita takut pada kita, orang yang ditolong oleh Allah dengan tentera-tentera Allah, sehingga kita terjauh daripada sebarang bala bencana. Tetapi kita masuk kepada orang yang kufur kepada nikmat. Ya, orang yang tak rasa nikmat. Tak rasa nikmat kita datang pada diri kita. Dan Allah gunakan kalimah fi ghurur. Ya. Kenapa jadi macam tu? Sedangkan jelas depan mata kita cakap. Kenapa? Kerana fi ghurur. Makna ghurur, tertipu. Orang-orang yang tertipu. So biasanya siapa yang tipu? Dalam konteks ini, nak tak nak, pertama sekali ada yang menipu kita, yang dah bersumpah untuk tipu kita, yang namanya syaitan. Yang namanya syaitan. Dan sebab itulah Masya Allah, syaitan hari-hari kerjanya menyerang. Macam contohnya Israel sekarang, Iran sekarang. Ya, Israel macam tak tahu lah, ya. Ada makhluk manusia macam Israel dan dunia ni kan. Patut dia duduk planet Mars seorang tu, ya. Baru dia tak kelahi dengan orang tu, ya. Dia ni memang tak boleh sejak dulu. Asal ada orang lain dia kelahi, ya. Asal ada orang lain dia kelahi. Sebab itulah Masya Allah, bila dia lemah, dia kena bantai. Bukan sebab bantai itu sebab dia baik dah, tetapi sebab dia jahat sebelum itu. Dia tunggu masa je ni. Sekarang dia tengah kuat. Bila sampai nanti dia lemah sedikit, dia kena bantai juga. Kerana perangai dia, bila dia berkuasa, dia jadi macam yang sekarang ni. Baik, nampak ya? Kenapa cerita tiba-tiba ni? Saya rasa syaitan pun kagumlah dengan orang geng-geng Israel ni. Saya rasa syaitan pun respect habis. Dia kata dia power lagi pada dia. Ya, kalau syaitan normal pun tak macam tu rasanya. Ini lebih lagi pada syaitan. Ya, dan yang okeylah, kita tak tepi. Baik, maknanya syaitan dalam cerita ni. Ya. Okey, Israel. Bila sesuatu negara menyerang negara lain, dia serang apa? Ini saya ulang lagi. Dia serang apa? Jangan tanya syaitan. Syaitan Israel memang dia serang hospital, itu penakut, dayus, bacul. Hanya dalam dunia ini orang bacul, penakut yang serang hospital. Orang berani dia lawan dengan orang yang sama dengan dia. Kuat ke seorang yang satu pergi jumpa baby pelempang? Oh, hebatnya dia. No, you penakut. Jumpa ayah dia. Dia tengok ayah aku tak berani. Jadi bila menyerang, so kita jangan ambil konun peperangan is apa? Is syaitan Israel ni. Okay. Tetapi
Secara normal, apabila seseorang menyerang ke satu negara yang lain, diserang kat mana? InsyaAllah, nampak sangat baik ya kita sini. Kami tak suka perang, Ustaz. Iya, saya bukan nak suruh lepas ni berperang dan menyerang, tetapi nak memahami supaya jangan kita masuk pada fi ghurur. Sebab ghurur adalah orang yang diserang, yang menyebabkan kemudian kita tertipu. Itulah yang berlaku kepada orang kafir. Kenapa? Saya berujuk ni dalam tafsir Jalalain sebagai contoh. Dia terus sebut siapa yang menyebabkan orang itu tertipu? Syaitan. So kita kembangkan kat situ. Baik, semua yang saya kasi diserang kat mana sekali lagi? Baik, dia serang tempat strategik. Ya, tak buat hati. Ya, saya setuju. Jawapannya tempat strategik. Cuma tempat strategik itu, ya mungkin bagian apa tadi saya ni? Komunikasi. Okey, bahagian baik. Punca kuasa contohnya. Baik, tempat strategik. Kenapa saya kena word tu bagi betul? Sebab syaitan bila dia nak serang kita untuk hasilnya menjadi ghurur, maka dia akan serang tempat strategik yang ada dalam hati kita. Sebab syaitan tak boleh serang mata kita. Dia tak nak serang pun mata kita, sebab tak ada kena-kena. Dia tak serang pun tempat-tempat itu, walaupun ada nanti dalam bab lain. Tetapi paling utama, sebab Allah kata yuwaswisu fi sudur, maka dalam diri manusia ada banyak tempat strategik. Maka tempat paling strategik dalam hati yang syaitan akan serang, sehingga orang itu menjadi ghurur, menjadi dia kafir, sama ada kafir ataupun kufur pada nikmat. Orang kafir yang tak nampak ataupun tak rasa, ataupun orang beriman nampak tapi tak rasa, sehingga menjadikan mereka kufur pada nikmat. Diserang apa? Apa tempat yang paling strategik dalam hati? Saya dengar apa? Saya dengar qalbu. Apa? Hati. Ia itu tempat dia. Tapi tempat strategi mana? Baik. Tempat strategi paling strategik dalam diri seorang manusia adalah tempat lahirnya rasa syukur. Sebab dalam hati ini ada tempat yang lahir rasa syukur. Maka syaitan akan serang tempat itu. Ya, syaitan akan serang tempat lahirnya, di mana lahirnya rasa syukur dalam hati. Tuh. Jadi apabila syaitan menyerang tempat lahirnya rasa syukur dalam hati, maka jadilah hati tidak rasa nak bersyukur. Walaupun tahu tentang nikmat orang kafir, sebab serangan syaitan lebih besar, sebab dia pergi kepada tempat yang lebih kuat adalah pada akidah, menyebabkan orang kafir langsung tak nampak. Walaupun tadi saya nak cerita tentang bagaimana Abraha. Kita tahu kisah Abraha kan? Orang Arab Quraisy, mereka tak pernah berperang dengan satu pasukan yang datang dengan gajah. Biasa datang unta je, tapi kali ini dengan gajah. Banyak gajah-gajah yang datang daripada jauh, semata-mata tujuannya apa? Untuk meruntuhkan Kaabah. Ya, kita pun belajar sekolah tadi rendah kita dah ada kan? Gambar Kaabah, gambar tentera, gajah Abraha, ya? Masih ingat dalam kepala kita, alhamdulillah. Syabas Inspektor Sah. Baik. Ya? Dan kemudian semua tempat yang dilalui daripada Yaman sampailah ke perbatasan nak masuk dalam kota Mekah, maka di luar tu dia berkemah. Ya? Abraham berkemah di sana. Ini nak gambarkan bahawa sebenarnya orang Quraisy dia masih ingat cerita tu masih basah dengan kisah tersebut. Sebab kalaulah ketika wahyu diturun, umur Nabi 40 sebelum 50 tahun, sebelum 53 tahun, maknanya suratul Mulk. Sebab kalau kita tengok bila turun suratul Mulk, antara sebelum daripada 40 sampai umur 53. Maknanya kisah tadi baru berlaku 50 tahun yang sudah. Apa kisah dia? Ada tentera yang melindung mereka, yang mereka tahu mereka tak boleh melindung diri mereka sendiri dah. Sebab dengan datang kekuatan begitu untuk berperang bukan satu cara. Apa cara? Apa cara? Bila kita tak boleh lagi menyerang, menyerang.
Tetapi kalau menyerah, apa jadi? Kita kalah. Kita perlukan kepada kemenangan, maka kita perlukan kepada pertolongan, kita perlukan kepada tentera. Ya, baik kisah ni basah lagi dalam sejarah dia orang. Dan ketika itu, Masya Allah, kita pun tahu ya, kalau kita baca dalam sejarah, kenapa Abdul Rahman ibn Auf, kenapa Uthman bin Al-Affan, banyak orang-orang kaya tiba-tiba selepas peristiwa itu. Kaya tiba-tiba, maksudnya sebelum tentera Abraha datang, mereka itu tak kaya. Tetapi setelah datang tentera Abraha, tukar jadi kaya. Macam mana pasti kan, zaman krisis akan lahir banyak jutawan baru. Ya, jutawan yang sedia ada muflis, lahir jutawan baru. Macam itulah lebih kurang cerita dia. Baik, apa yang berlaku ketika tentera Abraha datang? Apa yang orang-orang Mekah buat? Mereka terpaksa keluar, meninggalkan sebab tak nak dibunuh dan ditawan. Apa kena buat? Lari. Ya, lari sejauh-jauh mungkin. Yang jadi jutawan itu ialah yang lari tak sejauh mungkin. Ya, sebab nak tengok what happen. Ya, jadi ada yang berani. Soal kualiti jutawan ni dia kena berani. So ketika orang lain lari sejauh mungkin, mereka yang bakal jutawan baru ni, kalau dalam sirah dia ada nama-nama dia, tapi saya tak petik nama-nama dia. Mereka itu pergi untuk lihat apa berlaku dan apa dia buat. Ya, baik. Dan kemudian pada ketika itulah kita tahu kisah kan, bagaimana mereka Abraham merampas kambing-kambing milik kepada Abdul Muttalib. Dah okey ke ni saya nak cerita ni? Dah tak okey, saya skip je. Sebab ni just macam cerita je. Ya. Tetapi sebab ayat ini adalah untuk bagaimana orang kafir, saya tertib supaya masuk orang kafir. Kenapa begitu jelas pertolongan daripada Allah yang boleh menjadi cerita yang turun menurun, yang memang diketahui oleh mereka, tetapi mereka inil kafiruna illa fi ghurur. Tetapi sekali lagi mereka tetap ghurur. Kenapa? Sebab syaitan menyerang dalam hati mereka, orang kafir ni, dalam babul akidah. Cuma dalam kita ni pula syaitan serang tempat namanya syukur. Ya, ada dua tempat serangan dia, orang kafir. Semua yang saya kasih sekalian. Kisah ni saya nak habiskan boleh ya? Kan? Lepas tu dia pun dia rampas kambing-kambing yang berada di luar daripada kota Mekah. Dan kemudian ditanya kambing milik siapa. Kambing itu kebetulan ketua kepada orang yang menjaga Kaabah. Sebab dia datang nak pecah Kaabah. Baik, dia datang untuk pecah Kaabah. Dan kemudian didapat menawan ataupun merampas kambing-kambing yang merupakan miliknya adalah ketua yang menjaga khadim Kaabah. Maka pada ketika itu dia pun panggil. Maka Abraha dengan tentera dia panggil ke kemah dia Abdul Muttalib. Dia panggil Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun datang. Abdul Muttalib pun datang. Siapa Abdul Muttalib? Datuk Nabi. Ya, datuk kepada Nabi. Mana Nabi belum lahir. Sebab tahun itulah Nabi lahir. Baik. Maka datang Abdul Muttalib pada ketika itu berjumpa. Dan bila dia berjumpa, maka Abdul Muttalib melihat, Masya Allah, kepala tentera sedang depan mata. Dia tengok kuat sungguh rupanya. Orang Mekah sunyi dah. Orang Mekah dah sunyi dah, keluar dah, lari dah sejauh-jauh mungkin. Tak nak mereka ditawan ya. Yang tinggal dekat sikit ialah yang nanti kita akan lihat apa berlaku yang tinggal sikit. Baik. Maka pada ketika itu Abraham kata, apa you punya, apa kamu punya permintaan untuk sekarang? Apa kamu punya permintaan? Apa jawapan Abdul Muttalib? Abdul Muttalib kata, tolong pulangkan kambing saya. Tolong pulangkan kambing saya. Masya Allah, Abraham tentulah rasa hairan kan? Leader kot, ketua kot, takkanlah tiba-tiba cerita kambing. Dia harap tentulah seorang ketua yang datang merayu. Janganlah, sebab kami yang menjaga Kaabah, janganlah menyerang Kaabah. Baik, itu dalam kepala yang difahami secara mudah oleh kita. Patutnya skrip itu kalau kita hantar pemimpin kita untuk berunding. Tentulah harapan kita begitu kan? Dia pemimpin yang dihantar berunding, jaga dia punya kepentingan dia. Kambing dia saja. Marah tak?
Kita kena mula nak marah kan. Kat mak kita pun kan. Baik, semua yang dikasih sekalian. Baik, pada ketika Abu Muttalib berkata, aku nak kambing aku balik. Tolong serahkan balik aku kambing. Itu dia permintaan Nabi. Dia kata kau tak minta supaya aku jangan merobohkan Kaabah. Kamu tak mintakan kepada aku supaya jangan Kaabah ini dirobohkan. Abu Muttalib menjawab dengan jelas. Dia kata, kambing milik aku, Kaabah milik Allah. Maka aku jaga kambing aku, maka Allah akan jaga Kaabah ini. Maka sebab dia percaya bahawa adanya jundun, tentera yang akan jaga. Itu keyakinan mereka. Maka sebab itu keyakinan, dan orang yang lari juga berkeyakinan yang sama. Ini mereka percaya ini rumah yang mulia, maka rumah yang mulia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka lari semata menyelamatkan nyawa mereka. Mereka takut mereka tak terjaga, tetapi Kaabah dijaga. Maknanya nak beritahu bahawa, maka kemudian Abraham memang serahkan kambing tersebut. Maka Abu Muttalib balik bawa kambing tersebut. Cerita ni kemudian heboh. Ada juga orang yang kata, insya-Allah patutnya hantar orang lain yang negosiator yang lebih mantap perbincangannya. Okey. Dan kemudian mereka mula nak menyerang. Sebab dah tak ada apa lagi dah. Maka mereka datang untuk masuk ke dalam kota perbatasan Tanah Haram. Ya, batas Tanah Haram tu mereka berada di luar, mereka nak masuk. Sebab Tanah Haram ditanda oleh Nabi Allah Ibrahim, maka tanda tersebut mereka nak masuk. Bila nak masuk, berlakulah yang kita ayat tu. Ayat yang kita apa tu ayatnya? Ayat Nabi kan? Ayat Nabi. Apa ayat dia? Alam tara fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara. Mana Allah mengatakan, adakah kamu tidak lihat? Sebab di sini Allah kata, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Maknanya wahai orang-orang kafir, maka tidakkah kamu melihat bagaimana Allah kata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah dijadikan apa yang mereka usahakan itu sebagai sesuatu yang sia-sia? Dan akhirnya Allah utuskan tentera yang datang daripada langit, yang melontarkan ciji yang kemudian menjadikan mereka itu seperti daun yang dimakan oleh ular. Dan benda ini dalam kepala orang-orang kafir Quraisy. Maknanya Allah yang memberikan pertolongan adalah Allah. Bahkan dan mereka tahu bahawa tidak ada siapa. Dan dengan sebab itu saya nak habiskan cerita tadi. Macam cepat sangat saja kan? Ha? Betul. Tak faham? Tak boleh faham, saya cakap tadi. Boleh, sampai dia kata faham. Sedih. Baik. Dan ketika keadaan itu berlaku pada tentera Abraham, dan yang lari-lari, dan yang sebab mereka datang, biasanya peperangan zaman lampau mereka akan bawa harta nak tunjuk kemegahan. Dan harta ini menjadi motivasi kepada tentera. Maksudnya apa dia? Supaya jangan harta kita dirampas oleh musuh. Jadi suatu bawa harta sebanyak mungkin. Kena bahagian logistik, yang bahagian bawa harta, ya. Supaya apa? Dan tetapi malamnya ketika berlaku itu, faja'alahu ka'asfin ma'kul. Apa jadi pada harta tersebut? Terbiar. Maka bila dia terbiar, siapa yang ambil? Orang yang tak berapa lagi jauh tadi. Dan inilah yang bermula jutawan-jutawan baru, termasuk ayah Sayyidina Uthman bin Affan yang menjadi kaya dengan sebab peristiwa itu. Baik, nak ceritanya adalah sepatutnya orang kafir Quraisy dah tahu bahawa mereka tak ada penolong. Kaabah ini depan mata mereka, tak ada penolong melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya mereka kafir atau tidak? Sepatutnya tak. Tetapi kenapa mereka jadi kafir? Sebab Allah kata mereka itu, ya, inil kafiruna illa fi ghurur, ya, mereka dalam keadaan tertipu, terperdaya, ya. Baik, apa makna ghurur? Ghurur adalah sifatun fi nafsi, adalah satu sifat yang ada dalam diri, ya. Ghurur adalah satu sifat yang ada dalam diri yang menjadikan seseorang itu dia akan menolak kebenaran. Nah, ya. Jadi ghurur ni bila seorang dalam keadaan tertipu, maka diri dia akan menolak kepada kebenaran, juhudan wa inadan wa jahla.
Ya, dia akan tolak itu dengan penolakan yang bersungguh-sungguh, penolakan yang dengan seluruh toksenya. Inat di mana toksik, just toksik, ya. Engkar macam tu je, ya. Dan kemudian secara jahil, not based kepada knowledge. Jadi orang gurur itu biasanya, bila seorang berada dalam gurur kerana dia disesatkan oleh tipu daya syaitan, maka seorang itu akan otomatis akan terbentuk pada diri dia adalah menolak kebenaran. Baik, pada orang kafir kita tak risau. Sebab ayat ni, alhamdulillah, sekali lagi ayat sebelum ni kita akan duduk waktu malam. Saya sebut ya, ayat-ayat ni alangkah baik malam nanti sebelum tidur tengok balik nota kita. Sebelum ni saya kata tengok ayat, sebab akhir sekali kita bermain dengan rasa apa dalam hati saat ayat itu kita jumpa. Saat ayat itu menjengah, apa rasa patut datang dalam hati, maka rasa yang patut datang pada hati kita adalah kita tak tergolong dalam golongan orang kafir. Lawannya adalah lawan kepada kafir adalah mukmin. Dan kita tak nak jadi orang yang kufur. Lawan kepada kufur adalah syukur. Ya, lawan syukur. Maka kita tak nak terperangkap dalam keadaan gurur, yang mana sekali lagi syaitan kerjanya hari-hari setiap saat mendidik, menyerang, mengebor tempat strategi dalam hati kita sampai kita tak rasa bahawa yang menjauhkan aku. Sebab itulah Imam Al-Qurtubi menyebutkan pada ketika kita memuji Allah pada Alhamdulillahirabbil alamin, intabih ayyuhan nas, wahai manusia sedarlah bahawa kamu sebenarnya sentiasa mendapat dua nikmat. Ya, kita sekarang berada di sini sebab ada dua nikmat daripada Ar-Rahman, ya, dan kita nak secara berkat. Apa dua nikmat nombor satu? Sebut nombor satu. Kita sebenarnya dijauhkan daripada kemarahan. Bukan nikmat itu sampai ke masjid dengan selamat, alhamdulillah, sampai aku ke masjid, alhamdulillah, tak ada trailer yang hentam kita. Tapi kita tak rasa. Sebab manusia rasa tentang nikmat sebab selamat sampai. Tetapi berapa banyak kita terselamat dalam perjalanan yang andai Allah tak jaga kita dengan jundul tentera-tentera daripada Allah, para malaikat yang bersama di atas, malaikat rahmat yang bersama dengan kita. Maka dengan sebab itu, Masya Allah, ya, sebab itulah hati kita nak kena rasa bahawa sebenarnya apa yang menjauhkan kita daripada mudarat itu adalah daripada Allah. Dan Allah gunakan kalimah jundul, tentera, ya, sebab Allah ada bagi Allah tentera-tentera yang di langit dan yang ada di bumi. Ya, maha hebat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk orang kafir, maka syaitan gururkan mereka dengan menyatakan bahawa azab takkan menimpa mereka. Orang kafir itu je, ni azab tak kena kat kita. Jadi syaitan akan datangkan perkataan gurur yang sebegitu, ya. Jadi pada kita juga kadang-kadang benda yang sama, kita buat benda tak elok. Sebab setiap benda tak elok akan datang balasan tak elok. Tapi syaitan akan serang benda yang sama. Buat je, tak apa, kan? It's okay, tak ada masalah, ya. Baik, jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, maka dalam ayat 20 ini mengajarkan kepada kita supaya datang rasa, supaya kita yang pertama datang pada akal dulu, tahu janganlah kita masuk dalam golongan kafir, jangan kita masuk dalam golongan orang yang gurur. Kita minta janganlah kita masuk dalam golongan orang kufur, maka jadikanlah kami orang yang syukur. Maka kita jangan biarkan syaitan untuk terus menyerang tempat rasa syukur kita. Maka sebab itulah setiap saat kita kena melihat semua kurnia yang datang, kurnia itu dari Allah. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan dalam tafsir, dia kata apa dia? Man kana nazruhu fi waqtil bala, saya dah sebutnya kali. Man kana nazruhu fi waqtil bala ila al-mubtadi ila al-bala'i, dan kana nazruhu fi waqtil ni'mati ila al-mun'im la ila ni'mah. Orang yang andai katakan, orang yang apabila dia terkena sesuatu bala, maka dia nampak yang bukan bala itu tetapi pada mubtadi, Allah yang menurunkan bala tersebut.
Orang ini sahaja yang ketekala dia mendapat nikmat, dia takkan nampak nikmat, dia nampak mun'im, pemberi nikmat. Ya, pemberi nikmat. Jadi sebab itu semua yang dikasih sekalian, Ar-Rahman, sebab itu Allah gunakan min dunir Rahman. Allah tak kata min dunillah. Kenapa Allah terus nak bagi tahu bahawa al-mulku, kekuasaan Allah, maka dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang macam inilah kan. So, al-mulk, maka Allah Subhanahu wa taala seluruh kekuasaan Allah. Sebab bila sebut kekuasaan, dia merujuk kepada apa yang dikuasai. Di sini adalah apa kat sini? Alam, ya, ataupun makhluk. Ya. So, apabila al-mulk, maka Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah cipta alam, Allah takdir alam, Allah urus alam, Allah jauhkan bencana daripada alam, Allah berikan nikmat pada alam, semuanya menggunakan Ar-Rahman. So apakah perantara ini? Apakah perantara Ar-Rahman dengan alam? Apakah perantaraannya? Adalah berkat, ya. Jundullah adalah salah satu daripada cabang-cabang yang disebutkan tadi. Jadi jundullah, ya. Allah berikan kepada kita para tentera Allah. Walillahi samawati wal ardh. Bagi Allah itu ada tentera-tentera yang ada di langit dan ada yang di bumi. Baik, bagi kita sedar dan kita rasa perkara tersebut. Baik, semua yang dikasihkan dan akhir sekali, maka amman hadzal ladzi yarzuqukum amman, ingat sekali, amman, bahkan man, siapakah yang memberikan kepada kamu rezeki. In amsaka rizqahu, sekiranya Ar-Rahman itu menghalang rezeki tersebut. Tetapi yang kalau tadi, siapakah yang menolong sehingga kamu terhindar daripada masalah. Sekarang siapakah penghuni kepada rezeki, ya? Maka jawapannya adalah in amsaka rizqah bal laju fi utuwin wa nufur. Bal laju fi utuwin wa nufur. Di sana apa? Cikgu, boleh dia terjemah dia? Saya nak tengok terjemah yang selari dengan kita. Cikgu baca dulu. Ya. Maka bahkan mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri daripada bal laju fi utuwin wa nufur. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala menggunakan pada ayat ini, kalau tadi mereka itu pada ghurur, maksudnya tertipu, maka sekarang Allah tekankan lagi bahawa orang kafir itu ataupun orang tidak bersyukur itu, mereka meneruskannya dalam utuwin, dalam keadaan sombong pula. Kalau tadi tertipu saja, sebab itu yang kita katakan tadi, degree kepada seseorang yang ghurur. Apabila syaitan mula menguasai seseorang, dia pergi bukan sekadar dalam kejahilan, bukan sekadar, tetapi dia dah pergi kepada utuwin nufur. Ya, maknanya dia sombong dan dia makin menjauhkan diri. Dia sombong, menjauhkan diri. Kalau tadi just tertipu saja. Tetapi dia go kepada extend lagi dia punya sifat itu dengan dia itu adalah dalam keadaan sombong dan tertipu. Ya, jadi sebab itu sekarang ni semua yang dikasih sekalian, kalau kita tahu bahawa sebab itulah bagi kita pula, ya, itu untuk orang kafir kita katakan. Tetapi kalau kita nak rasa dalam hati kita, setelah kita tahu bahawa sebenarnya semua rezeki itu andai Allah menegah daripada kita, maka jadilah kita bahawa percaya bahawa rezeki bukan milik orang. Orang hanya asbab rezeki, tetapi bukan dia yang beri rezeki. Bukan bos kita yang merupakan pemberi rezeki. Maka rezeki kita memang ditentukan oleh Allah. Baik, saya selalu ingatkan pada diri saya, ya, rezeki terbagi daripada dua sumber. Apatah lagi kita belajar tentang berkat, kan? Apakah sumber rezeki? Okeylah, saya faham lah. Memang nak suruh berhenti. Jadi, Masya Allah, terima kasih Ibu. Ya, okay.
yang halal, ada yang haram. Oh, dalam sungguh. Okeylah. Baik, betul ya. Sumber rezeki kita dua. Satu yang kita duga, yang kita jangka, yang kita kira. Kita kan ada kira kan, macam ketika kita kerja, gaji kita kan. Baik. Dan satu lagi adalah yang tak diduga. Ya, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini Allah kita yang kedua. Dalam ayat lain Allah dalam ayat lain contohnya Nabi kata qalabul halali fariidhatun. Nabi sebut menuntut yang halal itu fardu. Jadi bila kita tutup maknanya kita tahu, kita duga. Jadi rezeki terbagi pada dua. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang amsaka rizqah, siapa yang menghalang daripada rezeki itu turun, sama ada rezeki yang kamu duga dan rezeki yang tak diduga. Jadi sebab itu bila kita beriman, jangan hanya aspek kepada rezeki yang kita duga. Harap Allah bagi kita rezeki yang kita tak duga. Ramai manusia dia tidak apply form yang kedua, maka menyebabkan dia hanya dapat sepanjang hayat yang ni sahaja, tetapi yang ini dia tak dapat. Jadi orang beriman kita kena sedar, sebab tu Allah kata may yattaqillah, orang yang bertakwa pada Allah yaj'al lahu, dijadikan dia makhrajan, jalan keluar, wa yarzuquhu, dan akan direzekikan kepada dia. Maknanya tak dihalang kepada dia satu rezeki yang namanya rezeki tak diduga. Jadi kita ni banyak sebenarnya rezeki yang tak diduga. Ustaz. Ya. Boleh ulang doa yang Nabi Yusuf tu tak? Yang mana? Doa yang Nabi Yusuf. Jangan doa. Allahumma inni as'aluka bismikal mahsur wa mamnun. Ya betul. Allahumma inni as'aluka bismikal mahsur wa mamnun ya bani usama. Okey. Saya ingat dalam Quran. Okey, dalam hadis. Okey dah saya baca dah sebab Fat yang minta kan. Doa yang tapi doa ni just pulang balik dah. Kita pernah bagi je dalam kelasnya. Ya, doa yang khusus untuk rezeki yang tak diduga. Sebab ramai orang dia hanya fokus pada rezeki yang diduga, tetapi dia tak letak satu iman, belief kepada Allah, trust kepada Allah. Aku ni ada satu sumber lagi rezeki yang tak diduga yang aku minta kepada Allah. Ya, dalam doa tadi jom kita baca sama-sama sebagai aktiviti lah. Tak nak buat macam diam je kan. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika al-makhzun al-maknun ya badi'as samawati wal-ard ya dhal jalali wal-ikram an taghfira li dhanbi wa tarhamani wa an taj'ala li min amri farajan wa makhrajan wa an tarzuqani wa an tarzuqani min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Fadli sebab Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Tadawai daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar tadi, bahawa Nabi kata alidhu bihadil kalimah. Nabi kata tolong selalu baca, kerana kalimat ini dibaca oleh orang terpilih sahaja. Jadi mustafin adalah orang-orang yang terpilih. Jadi kita harapkan sangat Allah pilih kita. Tapi poin saya apa dia? Rezeki terbagi pada apa tadi? Satu yang diduga, satu yang tak diduga.
letak 100% pada yang diduga, tetapi kita tak letak harapan kepercayaan pada yang tak diduga. Bila Allah kata amsaka rizqa, kami menahan rezeki mereka, maknanya Allah tahan daripada dua ini. Dan bagi orang beriman, sebab berkat ini dia datang banyak daripada yang kedua. Bila kita punya rezeki berkat, dia banyak datang daripada dua. Sebab tu orang kafir boleh hidup sebab Allah tak tahan, sebab mereka dapat rezeki yang diduga. Tetapi Allah tak bagi rezeki yang kedua, rezeki yang tak diduga. Dan rezeki tak diduga ni, jadi nampaknya caranya antaranya adalah jangan benci orang. Ya, hati kita benci orang, fight, stop. Menyampah kat orang, hidup penuh menyampah. Ya. Tak apa, tak nak menyampah. Ya Allah silakan. Dia punya fight tutup. Fight rezeki tak juga ni. Ya. Pemutus silaturahim, tutup lagi. Jadi silaturahim ni bermula daripada adik-beradik, sepupu, keluarga dekat, jiran, dia berkembang. Kita kaki pemutus silaturahim. Juara kat kampung. Kalau Ya. kalau kita jumpa, kita jalan-jalan, kita jumpa sambung air raya. Itu yang tadi cakap, saya nak cakap rezeki duga tak duga. Sahabat saya cakap halal haram. Itulah haram dia. Bila satu benda yang kita jumpa ada dalam kitab fiqh disebut babul muqattah. Satu bab khas namanya bab muqattah. Bab benda tercicir. Benda tercicir bukan kita punya, tetapi boleh jadi kita punya setelah beberapa proses. Tapi proses kena istihar, kena bagi tahu semua orang. Okey. Ada masalah tempoh masa dan ada hakim yang menjaganya. Jadi jumpa buat diam. Apa dia? Jumpa buat diam. Jumpa buat diam haram. Dan ambil yang haram sekali lagi ditutup sini. Oh, dengan sangka ini min haitsu atas ya. Ini rezeki tak diduga, alhamdulillah. Buka-buka 3,000, alhamdulillah rezeki tak diduga. Ambil hak tu, hak yang tak diduga tadi, stop lagi. Banyak benda yang kita offkan, kita stopkan. Apa tadi? Siapa nak kata tadi? Silaturahim. Okey, silaturahim ialah hubungan. Silah bermaksud hubungan. Rahim merujuk kepada rahim ibu. Itu asalnya. Baik, kemudian konsep itu dikembang kepada persaudaraan Islam. Baik, dalam konteks ni kita kat mana? Baik. Kalau sebab memutus ni dia adalah satu mula mindset, sikap. Baik, mindset dan sikap. Maknanya dia ni kerja dia memang dia tak suka nak menghubungkan, ataupun dia tak ada rasa nak menghubungkan. Maka tetapi kita suka menghubungkan. Maka mindset kita, saya ni hidup nak hubungkan kasih sayang. Baik. Kemudian sebagai tindak balas dia sebelah sana, mereka tak nak, contohnya. Baik. Sekarang mereka ada masalah dari segi mindset, dari segi hasad ada masalah. Baik. Sekarang ni dia yang tak nak menjalinkan hubungan. So apa kita kena buat? Apa kita kena buat sekarang? Dalam kepala kita, dalam rasa kita, dalam tindakan kita, apa kita buat? Kalau sekiranya kau tak nak, 10 kali aku tak nak, kita juga memutus silaturahim. Aku nak, tapi kamu tak nak. Sampai bila kau akan terus nak? Jangan letak bahawa kau tak nak, aku tak nak. Bila dia tak nak, dia memutus silaturahim. Bila kita buat keputusan, aku pun tak nak, kita juga si memutus silaturahim. Okay? Jadi sebab itulah dalam hadis kursi Allah kata, kenapa kamu hanya bagi salam kepada orang bagi salam kepada kamu? Kenapa bagi salam pada orang bagi salam? Kita kan kadang-kadang kita tak bagi salam orang yang kita bagi. Kenapa kamu bagi makan hanya orang bagi makan pada kamu? Berilah makan pada orang yang tak nak beri makan pada kamu. Kenapa kamu buat baik hanya orang buat baik pada kamu? Buat baiklah pada orang buat tak baik pada kamu. Itu akhlak yang sebenarnya. Itu akhlak ciri orang yang nak buka saluran kedua tadi. Ya, tiba apa tak tahulah. Ya, tak ada kena-mengena. Ya, saluran tu. Jadi itu di antaranya lah saya sebut tadi. Dan antara benda ni saya sebut ni, bila saya sebut ni, saya sebut untuk diri saya. Tolonglah ya Allah
Sebab saya nak sangat yang salurkan kedua. Ya, salam pertama kita ni apa lah sangat ya Allah, dengan tenaga kita, dengan kudrat kita. So kita minta Allah bagi yang kat sini, dan bila bagi kat sini dia turun dengan berkat. Bila turun dengan berkat, Masya Allah, kadang-kadang sikit tapi cukup, sikit tapi puas. Baik, yang paling penting adalah beri untuk ibu kita, beri untuk mak ayah kita, beri untuk ibu, beri untuk, sebab inilah generasi muda yang memang dia tak nampak. Sebab mereka nampak saluran rezeki dan funnel tu, pipeline tu, itu sama pipeline Qarun. Aku usaha aku dapat, aku kerja aku dapat gaji. Tetapi dia lupa bahawa sebenarnya ada satu pipeline yang kita kata in amsaka rizqah, Allah tahan. Ya Allah, jangan tahan aku dua-dua dia Allah. Sebab ada orang yang Allah tahan yang ni, Allah bagi yang ni. Ya. Dan apabila rezeki yang kita ada, kita kongsi dengan orang yang paling berjasa pada kita. Sebab tak boleh kata apa pun manusia paling berjasa adalah manusia, dengan sebab dia benarkan kita menumpang dalam rahim dia, maka adalah kita pada hari ini. 1,000 tahun pun kita tak akan mampu balas perkara tersebut. Dan sebab tu Allah, bila kita buat baik pada orang yang berjasa pada kita, Allah buka pipe kat sini. Allah buka ya. Tetapi problemnya adalah syaitan akan datang. Kau bagi, kau habis. Kau berapa ribu je kau punya gaji. Kau bagi ni, ya, nampak tak? Syaitan memberikan kefakiran. Dia buat calculation dia kefakiran. Kau bagi, kau habis. Kau bagi kan? Siapa bagi tadi duit kat masjid ni kan? Habis. Kan? Senang cari duit Allah. Sebenarnya Allah, bila kita bagi tadi, Allah buka kat sini. Ya, makin banyak kita beri, Allah buka kat sini. Ya. Dan saya benda ni, saya bukanlah suka. Sebab even dalam buku Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, dia sebut benda yang sama. Dia kata apa? Betapa powernya dan power pada okey, ada kata apa ni Ustaz? Ini cerita kafe dalam kelas kita. Dah, bukan nak berdalil dengan mereka. Saya nak cerita orang yang experience dengan duit, mereka juga percaya rupanya ada dua funnel tersebut. Dan mereka katakan bahawa bila mereka bagi, akan datang berlipat kali ganda. Mereka tahu perkara tersebut, ya. Sebab Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman. Sebab bila Ar-Rahman ni tuan-tuan, Allah tak kata Ar-Rahim. Sebab kalau Ar-Rahim, orang kafir langsung tak dapat apa. Orang kafir tak dapat apa. Tapi bila Ar-Rahman, orang kafir pun mendapatkannya. Tetapi mungkin paling tinggi di dunia saja. Masuk di alam kubur, mereka sangsara. Tapi bagi kita, maka sebab itu Masya Allah. Jom, ya. Jangan, kita kena ingat perkara tersebut. Sekali lagi, berapa saluran rezeki untuk kita yang kita minta, wahai Allah, janganlah tahan bagi kami. Berapa? Okay. Apa dia tadi? Dua tu? Alhamdulillah. Yang kata halal haram tadi pun dah okey dah, alhamdulillah. Jadi setuju dengan saya. Jadi tak payah apa lagi lah, kita bersama-sama jumpa lagi di masa akan datang, insya-Allah. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Kepada Allah kita berserah, kepada Allah kita mengharapkan keampunan. Insya-Allah jumpa pada masa akan datang. Kita akan sambung pada ayat yang berikutnya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma